Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatin tayyibatin mubarakatin min 'indillahis salam. Ala wa hiya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Warga ahli Tuan Kuasa dan jemaah surau Al-Mukhlisin Desa Segambut dan kaum muslimin muslimat yang bakal bersama dalam ruang pengajian fiqh salah ini. Sekali lagi saya mengucapkan salam hormat, salam penuh keberkatan untuk tuan-tuan sekalian. Moga-moga di saat ini kita terus berada dalam suasana kesyukuran terhadap sebarang kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang berkekalan, berpanjangan sampai ke hari ini. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian fiqh salah kita, masih berkisar tentang praktikal solat sempurna yang berkait rapat dengan solat kita. Jadi menanti rakan-rakan lain untuk hadir sama. Saya mulakan dulu dengan nasyid biasa kita yang dulu kita kursus tu. Mari belajar, mari beramal, mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Alhamdulillah. Apa khabar semua warga ahli Tuan Kuasa surau dan seluruh ahli jemaah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga kurniaan kesihatan al-afiah ini bakal kita susuli dengan kesyukuran, dengan menambah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Salawat dan salam penuh kasih dan cinta ke atas junjungan besar, junjungan mulia kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, hari ini malam ini kita dapat bersama lagi menyambung rutin bulanan pengajian kitab fiqh salah kita, kitab praktikal solat sempurna ini, dan hari ini insya-Allah kita masuk membicarakan satu bab baru, berwirid selepas solat. Ya, pada pertemuan lalu kita dah bercerita tentang menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat dan juga mengusap muka selepas beri salam. Ya. Dan bersama doanya ketika itu,
Ya, daripada hadis-hadis yang telah pun kita bicarakan. Jadi hari ini kita nak cerita wirid lepas sembahyang. Apa ceritanya? Sebab ada orang kata tak boleh wirid lepas sembahyang. Nabi tak wirid lepas sembahyang. Satu wirid kuat-kuat pula. Ya, kacau orang sembahyang. Sebenarnya tak payah wirid. Betul ke dakwah ini? Jadi kita nak jadi orang-orang yang bercakap atau beramal dengan ilmu. Ya, sebagaimana yang kita lagukan tadi, ilmu itu cahaya. Jadi kalau kita ada cahaya, kita nampak apa yang nak kita hurai, yang kita nak bertindak dengannya, nak bercakap tentangnya, dah nampak. Gitulah ilmu tu. Jahil itu berbahaya. Jahil memang bahaya. Sebab orang jahil dia akan redah je. Lagi pula kalau jahil tak erti bahasa. Ya, jahil tak sedari dia. Allahu Akbar, lagi susah. Ya, nak pujuk pun tak boleh. Jadi mari kita lihat perbahasan ini. Adakah benar dakwi yang mengatakan tak ada wirid lepas sembahyang oleh Nabi kita Muhammad, ataupun wirid yang kita buat ni tak ikut sunnah lah. Nabi bukan wirid macam ni. Jadi nak tahu juga dari mana sumber wirid kita ni. Istighfar, lepas tu ya, bersyahadah, ataupun bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma ajirna minan nar, kemudian Allahumma antas salam. Susunan tu daripada mana? Kalau ikut hadis sahih tak begitu rupanya. Adakah itu jadi masalah? Adakah itu yang jadi ruang dan medan untuk kita berbalah? Sampai kita sibuk kata orang ni salah, orang sana salah. Akhirnya surau kosong sebab orang semua belah. Jadi mari kita tengok wirid ya lepas solat. Muka surat 149 ni bercerita tentang perbahasan hari ini berwirid selepas solat. Terdapat beberapa riwayat hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW berwirid selepas solat. Ada riwayat Rasulullah berwirid selepas solat. Jangan kata tak ada. Pertama, dalam hadis riwayat Muslim, kita mula dengan hadis sahih dulu. Yang diriwayatkan daripada Thauban yang meninggal dunia pada tahun 54 Hijriah. Yang kita tahu Thauban merupakan salah seorang khadam Rasulullah SAW bersama dengan Anas bin Malik. Apa dia kata? Ya, beliau berkata apabila selesai mengerjakan salat, Rasulullah SAW istaghfara thalathan. Rasulullah beristighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ada juga riwayat kata astaghfirullah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Tak ada al-azim tu. Tak ada masalah. Tapi kita suka sangat. Sebab tu saya kata dulu, kalau garapan daripada ulama-ulama bermazhab Syafi'i ini, dia suka ambil yang paling cantik, yang paling sempurna, yang paling indah. Itu je. Jadi kita tak kata yang tu tak betul, ni tak betul, tak. Memang ada dapatan hadisnya. Lalu baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Itu dalam lafaz hadis yang lain, bukan hadis Muslim. Fahayyina rabbana bisalam pun kita tak sebut. Ya, kalau ikut hadis sahih maka dia akan baca ya dzal jalali wal ikram saja, 3 saja. Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah Tuhan yang maha sejahtera. Ya, wa minkas salam, dan daripada engkau lah datangnya kesejahteraan. Ya, tabarakta, maha berkat engkau, ya dzal jalali wal ikram, maha, ya Tuhan yang maha mempunyai keagungan, ketinggian, dan maha pemilik kemuliaan. So, habis yang kata fahayyina rabbana bisalam tu tambahan tu. Itu lafaz-lafaz hadis yang lain yang mendukung dan maknanya pun cantik. Okey, apa maknanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Maksudnya dan kepadamu ya Allah kembali segala kesejahteraan. Gaduh-gaduh jadi elok balik. Dari sisi Tuhan lah tu kembali. Jadi penambahan itu ada sumbernya walaupun sandarannya tidak ketat. Fahayyina rabbana bisalam. Ini pun doa yang cantik. Maka hidupkan kami ya Allah. Fahayyina maksudnya hidupkanlah kami. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Fahayyina rabbana bisalam. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam. Ya, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami,
dengan salam kesejahteraan, dengan kesejahteraan. Tabarakta wa rabbana, tabarakta rabbana wa ta'alaita, maha suci engkau. Yang kita tambah lagi, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya, semuanya ritma itu supaya jadi lebih sedap. Jadi janganlah, saya pesan jangan begini, maksud saya apa? Ya, sebab saya maksudkan sungguh-sungguh, janganlah bila mana kita ni belajar hadis, nampak ini yang sahih, datang kat kampung-kampung, kita orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, kita potong terus. Ya, kita kata tabarakta dzal jalali wal ikram. Orang kampung bertanya, apa salah baca lain, salah ke? Allahu akbar tuan-tuan. Wirid zikir sunat, tapi buat huru-hara kat kampung. Suasana orang kampung. Orang kampung nak ngejah yang sahih, betul-betul exactly macam ni, dia tak dapat. Yang hari tu yang dia baca tu ada fahayina Rabbana bi salam tu pun 6 tahun nak hafal tu. Ingat senang nak ngejah benda-benda hafal. Rahmatilah mereka. Kasihan belaslah akan mereka. Ra'ikanlah mereka. Perbezaan yang sangat kecil. Jadilah ustaz-ustaz, imam-imam yang bijak. Dosa ke baca fahayina Rabbana bi salam, Nabi tak baca? Itu kan doa juga. Ya. Nanti kita nak sebut juga, dari mana datangnya tartib atau susunan wirid zikir kita ni? Sehingga kita baca pula lain daripada hadis sahih Muslim ni. Maka tak jadi masalah tuan-tuan. Okey, teruslah saya menjawab persoalan yang saya kemukakan tadi. Ya. Ya, sebab tu belajar ni sebenarnya lebih bagus kita bertanya. Ya. Dan kalau bertanya dalam ruang skrin macam ni, saya tanya, saya nak tunggu jawapan tuan-tuan, memang gila lah. Saya jawab sendiri. Atau kat kuliah pun kalau ustaz aja bertanya, orang duduk balik pintu. Dari mana ni? Zikir doa yang kita amalkan sebahagian besarnya hari ini, terutamanya bilangannya, kita susunannya kan, lepas sembahyang ya kita baca alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam, perlahan, kemudian kita Allah istighfar 3 kali, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tak ada tertib tu. Rasulullah baca istighfar dan Allah Taala, mana la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dari mana ni? Nanti perbahasan tu kita cari dalam kitab lain. Tapi saya nak cerita susunan yang disusun ini ya adalah susunan yang diwarisi daripada Syekh Al-Imam Ahmad Al-Qushashi. Al-Qushashi. Ya, daripada ulama Madinah Al-Munawwarah. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh muridnya yang bernama Abdul Rauf dalam kitab Umdatul Muhtajin, yang beliau nakalkan, pindahkan, ambil daripada kebanyakan orang Madinah. Ya. Amalan orang Madinah dulu, bukan yang sekarang. Ya, zaman tabi'in dulu. Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semasa dengan beliau zaman tabi'in dulu menyatakan bahawa wirid tersebut dibaca pada tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu. Ya. Kalau nak tengok perbahasan ni ada disebut dalam kitab Abdul Hamid bin Ahmad Ar-Rawi, ya, dalam kitabnya yang bernama Tahmid Al-Musalli. Ya, puji-pujian wirid zikir orang-orang yang solat. Percetakan Al-Matba'ah Al-Aminiyah Singapura tahun 1350 Hijrah 1932. Masih tak tahu nak cari mana kitab ni, orang lama ada lah. Artinya saya nak beritahu, wirid zikir yang kita amalkan di Nusantara ni sandarannya bukan calang-calang, bukan Tok Wan kita yang buat tau. Bukan. Bukan Tok Kenali juga yang lebih hebat. Bukan juga yang syekh-syekh kitab-kitab mu'tabar kita. Syekh Daud Fatani, Al-Samad Al-Palimbani, tak, bukan. Tapi adalah ya ulama-ulama yang terdahulu di Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi begitulah datangnya satu golongan yang lebih memikirkan pasal hadis sahih, maka terpinggirlah wirid-wirid yang sebegini. Tapi perasan tak? Wirid begini dah diamalkan sekian lama di ya negara kita secara khususnya, dan rujukannya ada, cuma susunannya sangat berbeza daripada dapatan hadis-hadis sahih. Ya, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu sebab apa? Memang ada hadis khusus tentang fadilat baca tu, diampunkan 10 dosa, diangkat 10 darjat, ya, dihapuskan 10 dosa, ya, diberikan jalan pahala, ya, diangkat 10 darjat. Pada subuh dituntut baca 10, subuh, maghrib juga begitu, dan itu semua ada dibicarakan dalam kitab.
Kalau sempat kita ngaji, kita cari kitab-kitab yang bicarakan benda itu juga. Cumanya kita nak bercerita, jangan cepat nak meminda sesuatu benda yang dah sedia ada. Kerana pindaan tuan-tuan tu akan menyusahkan para jemaah yang sedia adanya dah mengamalkan wirid yang ada. Faham tak? Banyak sangat ada ni. Jadi jangan suka meminda hanya kerana ini lebih sahih. Habis yang tu tak sahih. Maksudnya, cuba tu kita hayati maksudnya, penghayatannya. Dia susun ni sebab apa? Memerlukan. Wirid zikir ni kita nak mendamaikan jiwa, nak meruntun rasa lagi dengan Tuhan kita. Jadi lepas sembahyang nak mengadu, Allahumma antas salam. Walaupun dalam hadis Muslim ini tidak sebut fahayina rabbana bisalam, kita tambah asal atas percaya kita pada ulama-ulama yang hebat ini. Ataupun mungkin ada riwayat-riwayat yang lain yang belum kita temui. Fahayyina, ya Allah hidupkanlah kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Bisalam, dengan kesejahteraan. Doa tu perlu tak? Perlu sangat. Kalau zaman ni asyik gaduh je ni. Malaysia tak sudah-sudah gaduh. Yang tengah corona ni pun berebut macam-macam dunia ni. Maka doa tu tuan. Fahayyina Rabbana bisalam. Maksud hidupkanlah kami ya Allah. Wahai Tuhan kami ya Allah, dengan kesejahteraan. Tak ada masalah. Pun ini bukan bacaan salat, ini wirid zikir. Apatah lagi yang telah diterima banyak, from majority, jadi amalan. Maka cukuplah kita menghormati dan melazimi apa yang ada, kerana terbukti benda itu tidak menjadi kesalahan apa-apa. Dalam hadis yang lain disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Dzar. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya bawa pahala yang banyak ya Rasulullah. Sebab apa? Yusalluna kama nusalli. Dia orang sembahyang macam kita orang sembahyang. Orang miskin ni, orang muhajirin ni tak ada apa ya Rasulullah. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga puasa. Kami puasa. Walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha. Tapi dia orang ni ada lebih harta dan bersedekah dengan harta yang mereka ada tu. Walaisa lana mal. Sedangkan kami ni orang muhajirin ni miskin, bukan macam orang Madinah, orang Ansar. Tak ada harta natasaddaqu bi. Lalu kami tak dapat nak bersedekah dengan harta yang tak ada tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok. Rasulullah ni Nabiur Rahmah. Kita pun kena jadi umat rahmah Nabi yang sangat pengasih. Bila orang bertanya sedih, Rasulullah pujuk. Kita orang sedih, kita empuk. Tak kena apa. Apa Rasulullah pujuk? Apa kata Abu Dzar tadi? Orang kaya ni nanti lebih pahala pada kami. Sedangkan di kami ditakdirkan. Sebab Abu Dzar cakap ni, Abu Dzar ni kita tak kena tahu Abu Dzar ni adalah anak orang kaya. Itu Mus'ab ke? Tak apa, saya cek balik cerita ni. Dia orang-orang Mekah ni yang berhijrah kerana agama ni, asalnya orang-orang berada. Dulu duit tak ada masuk akaun bank. Kalau kita nak pindah Amerika, masuk transaksi bank, kalau kat Amerika boleh. Zaman dulu tak ada. Kau kambing 400 ekor pun, nak hijrah kena tinggal. Tu syarat hijrah dulu kan. Ada dusun bagaimana? Mekah tak ada dusun banyak harta gitulah. Unta, harta perniagaan dan sebagainya. Subhanallah. Kerana iman mereka tinggal. Dan bila sampai di Madinah, mereka terkenangkan. Dulu kami ada, sekarang kami tak ada. Habis macam mana? Rugilah kami. Tapi Rasulullah pujuk, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, ala u'allimuka kalimatin tudriku bihinna man sabaqaka wa la yalhaquka man khalfaka illa man akhadha bimithli amalik. Rasulullah kata, mahu tak aku ajarkan kamu beberapa kalimat, perkataan yang dengannya kamu mencapai sesuatu. Kamu dapat kejar orang yang mendahulu kami dan tak akan dapat kejar kamu, orang yang di belakang kamu. Kecuali siapa yang beramal dengan apa yang kamu amal, dengan apa yang aku bagi ni. Artinya, kamu baca wirid zikir ni, kamu akan dapat mengejar pahala orang tersebut. Tapi siapa yang tak baca ni, dia tetap di belakang kamu dan kecuali dia beramal dengan wirid zikir ni. Qala bala. Abu Dzar pun terhibur. Dia kata, tentu saja ya Rasulullah, aku nak tahu. Bala ni maksudnya bukan ya
bahkan nak, ya, bahkan tentu nak. Tak nak, mesti nak juga. Gitulah. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjelaskan, tukabbirullaha azza wa jalla dubura kulli salatin 33. Kamu bertakbir, sebut Allahu Akbar selesai setiap solat fardu ataupun setiap solat 33 kali, wa tahmaduhu 33. Begitu juga kamu puja Allah, ya. Puja ni maksudnya sebut alhamdulillah 33, wa tusabbihuhu 33. Begitu juga kamu bertasbih, menyucikannya, subhanallah tu 33 kali, wa tahtimuha, ni jangan lupa ni, dan kamu tutup 33 tu 99 tu. Jangan tak baca yang ni tuan-tuan, ni pelengkap dia. Wirid kita ni memang 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi yang ke 100 ramai orang tak baca. Apa dia? Nabi kata, wa takhtimuha bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu Pak Imam saya baca kan? Kadang-kadang kita tak baca. Rugi siapa tak baca. Sebab itu pelengkap. 99 memang. Tapi sebenarnya melengkapkan 100 tu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat. Apa kita dapat? Ghufirat lahu dhunubuh. Akan terampun dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahar. Walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Buih kat lautan kan berombak, menggunung tinggi banyak. Tapi dosa kita tetap akan terampun bila mana kita baca wirid zikir ini dengan penuh penghayatan. Dan pahalanya terlalu besar sehingga sama dengan pahala orang yang berharta bersedekah. Maka jangan tinggal wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar lepas solat. Dan jangan juga wirid zikir lepas ni tak sedekah pula. Itu pun satu hal juga. Ya. Ini tujukan Rasulullah. Maksudnya siapa bersedekah dengan ikhlas lagi bertambahlah pahala dia. Okey, katalah orang miskin. Ya, dia wirid zikir kerana tak ada harta, atas realiti Allah uji dia, maka dia tetap bersama dengan kita dengan kelebihan hartanya. Ya, tapi kalau kita berharta hanya kerana hadis ni kita tak beramal, tak jadi, bos. Ya, agama kita ni agama dengan Tuhan, bukan agama dengan manusia. Amal kita ni mesti rujuk dengan Tuhan kita. Kita kena ada keikhlasan dan kesedaran rasa bertuhan. Allah ada bagi kita rezeki. Ya, maka kita sedekahlah. Allah langsung tak bagi kita lebih rezeki, maka tak payah sedih sangatlah. Dengan sebab tu memang tak ada. Jadi wirid zikir pengubat jiwa. Begitu je. Jadi faedah daripada perbincangan hadis ini, wirid yang selalu dibaca di negara kita ialah wirid Al-Qusaisyah. Tu saya sebut tu. Dalam kitab ini pun disebut lagi. Yang disebut juga wirid Al-Madaniyah. Tengok. Wirid orang-orang Madinah dulu. Semua orang kita tahu. Ustaz-ustaz muda kita tahu. Dia ingat, ini mana mandai orang sini je. Manalah tuan-tuan. Atuk kita dulu manalah mandai sangat. Yang belajar sampai ke Mekah ni dulu. Orang-orang yang memang elit lah. Ada asas keluarga yang sangat hebat. Yang kita ni dulu atuk kita selipar pun tak pakai. Kan? Itu yang ada falsafah tu, bagai meletak batuk, melepaskan batuk di tepi tangga. Tuan-tuan tahu bahasan tu? Ya? Batuk kat situ bukan ahak-ahak batuk sakit tu, tak. Batuk tu sebutannya adalah batok. Tapi ejaan Jawi balik tawakah juga. Batok ni adalah tempurung yang diikat dengan buluh. Jadi penceduk air dalam tempayan tu. Buat basuh kaki. Sebab orang Melayu dulu tahun 40-an ke bawah tak pakai selipar. Tak kenal selipar, tuan-tuan. Nak ngaji kitab. Nak buat wirid zikir. Ni kitab ni dikarang tahun. Dicetak pun tahun 30-an dulu. So bukan kerja kita.
Melepaskan batuk di tepi tangga tadi adalah bila mana, artinya buat dalam keadaan tak perasan, lepas gitu je. Orang dah gayung, ambil gayung tu, orang Kedah, orang Tara kata cebok tu. Okey? Batuk tu, dia cedok air dan tempurung sebenarnya. Batuk ni tempurung kelapa. Bukan tempurung kepala Tempurung kelapa yang dah jadi gayung, dan bila mana dah cedok air, dah basuh kaki, dia campak gitu je. Sebab tu ada falsafah kita ataupun peribahasa orang Melayu kata melepaskan batuk di tepi tangga tu, maksudnya bukan pergi batuk ke pasal kau nak batuk ke tangga lah, batuk ke mana tak batuk je lah. Nak menggambarkan suasana begitu selamba dan tanpa fokus buat satu-satu benda, iaitu orang dah basuh kaki, campak gitulah gayung. Kita pun melepaskan selipar di depan pintu, sama je. Tapi sebab orang dulu tak pakai selipar, yang pakai capal pun besar istana. Jadi begitulah ceritanya. Jadi tuan-tuan, apa maksud saya? Maksud saya wirid-wirid yang didatangkan, dipakejkan begini rupa. Jangan senang-senang kita nak gadak, nak terjah, nak kata ini semua mana mandai. Memang dia orang pandai. Kita yang tak berpandai dan tak beradab. Kalau kita ubah, kita pindah, kita kata ni lebih sahih daripada Nabi SAW. Kau siapa dengan dia orang daripada Nabi zaman Nabi dulu? Tolonglah hormat. Kebiasaan agama kita ni bila mana al-mutaqaddimin, al-mutaakhirin ni orang-orang kita kemudian tak menghormati orang yang terdahulu. Ini hasil agama kita. Padahal kalau ikut jaminan Nabi pun, keberkatan umat ni dijamin 300 tahun yang terawal. Yang tu yang kita panggil tabi'in. Zaman Rasulullah dan sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in, pengikut para tabi'in. Dan mereka ini duduk dalam kelompok ini, dan apa saja dapatan yang mereka buat, sebab tu berkat. Okey? Tak percaya tuan-tuan tengok amalan ni daripada ratusan tahun dah dikekalkan dan beramal. Hari ni tuan-tuan tengoklah berapa macam ustaz yang kata hadis sahih ni nak buang-buang amalan ni, dapat tak dia buat? Jaya tak? Kat surau dia je lah paling hebat pun. Nak pergi ke surau sebelah tak boleh, orang tak terima. Sebab apa? Sebab keberkatannya. Keberkatannya. Saya berani bercakap begitu atas realiti. Sebab kita pun lama duduk masjid surau ni tahu. Tengok macam-macam kat KL ni lagi macam-macam. Ustaz-ustaz yang suka buat benda-benda yang tak perlu begini. Dan akhirnya dia rasa dia hebat. Dan bila dia tak ada, orang tak buat. Kita tak. Kita bukan nak macam tu. Kita nak semua orang selesa beramal. Percayalah wirid-wirid yang dah dipakejkan oleh Syekh Ahmad Qusaisi ni. Siapa dia ni? Mufti Mazhab Syafi'i di Madinah dahulu. Sebab itulah orang-orang Malaysia dulu Mekah kalau nak pergi haji dia ikut mazhab. Dan sebab tu amalan orang haji balik, ini dulu kami beramal di Madinah, di Mekah dengan mazhab Syafi'i yang wirid. Subhanallah indahnya. Hargailah benda yang indah ini tuan-tuan. Kan senang nak wirid cara baru, istighfar 3 astagfirullah. Itu hadis sahih. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Lepas tu baca lagi Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika Allahumma la mani'a. Benda-benda zikir tu bukan kita tolak tak. Tapi kerana orang Melayu ni Allahu Akbar, kalau boleh baca Fatihah fasih pun okey dah. Dia hafal wirid zikir tu pun lama dah. Kita nak tukar yang baru, umur dia dah 63 tuan-tuan. Memang idak lah. Duduk bersandar belakang dengar wirid aku salah ke. Gitu. Tak cantik lah suasana tu. Okay, selesai wirid tu. Berdasarkan ijtihad dan penyusunan beliau terhadap hadis-hadis Nabi mengenai zikir-zikir yang dibaca selepas solat. Ini satu riwayat yang kita baca. Kata Rasulullah baca istighfar dan baca Allahumma anta salam. Artinya ada juga hadis-hadis lain yang mungkin tak sempat kita nak telah. Walaupun periwayatannya tak sekuat hadis Muslim ini. Lalu mereka ini mufti mazhab Syafi'i di Madinah, bukan mufti Malaysia tak. Tuan-tuan nampak dengar balik tak? Siapa dia ni? Syekh Ahmad Qusaisi ni. Mufti mazhab Syafi'i, dulu ada 4 mazhab diamalkan di sana. Jadi rujukan pengajian, dia tu mufti. Subhanallah. Yang dia susun, tentulah dia yang arif tentang hadis.
ya, tentang bahasa Arab, tentunya orang Arab, maka terima dan fahamilah realiti ini. Seterusnya, zikir nyaring selepas solat. Artinya nak ceritanya pertama, apa yang kita bahaskan tadi, pertama, Nabi wirid tak lepas semayang? Wirid, ada. Selesai. Jadi siapa kata Nabi tak wirid semayang, tak betul. Cuma dia perbahasan tu mungkin dia orang kata Nabi wirid, tak wirid kuat. Itu lepas ni kita cerita. Yang keduanya, Nabi wirid apa? Terlalu banyak. Habis yang kita amal hari ini susunan Syekh Ahmad Ushaisi ini, ya, merupakan mufti mazhab Syafi'i di Madinah dahulu. Dan dia menyusunnya berdasarkan hadis-hadis Nabi, ya, tentang bacaan-bacaan zikir selepas solat. Kalau mufti negeri kita sekarang ni pun kita hormat, percaya, kan? Ini mufti zaman dulu ni, duduk di Madinah, di bumi Nabi kita Muhammad SAW, takkan kita tak percaya. Saya cakap begini supaya tuan-tuan faham dan hargai apa yang kita ada. Jangan suka-suka nak pindah. Dan kalau ada imam-imam Bilal nak pindah, kita kena nasihat dia. Ya, siapa dia berbanding Syekh Ahmad Ushaisi yang dah diterima di Nusantara sekian lama. Ya, Nusantara ni merujuk kepada kita Malaysia Selatan, ya, Thailand, Patani, Indonesia, Brunei, Sabah, Sarawak dan Filipina Selatan. Jadi ini semua bukan benda yang boleh kita pandang kecil. Ya, lebih baik kita hormati dan terus beramal dengan apa yang ada keberkatannya ini. Selesai bab tu. Kemudian kita ada perbahasan yang ketujuh. Tadi perbahasan yang keenam, berzikir ada lepas sembahyang ada. Zikir nyaring pula. Allahu Akbar. Macam mana? Astaghfirullahaladzim. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Kan? Kita buat kan? Memang hari-hari kita buat gitu. Tapi ada yang dah tak buat. Sebab dia dengar kata tak boleh. Haram. Betul ke haram? Gitulah. Jadi jangan kata ngaji ni tak penting tuan-tuan. Kita kena mengaji sampai kita tahu dan pasti apa yang kita buat ni ada sandarannya, ada ilmunya, ada rujukannya. Betul ke tak boleh zikir kuat? Salah ke? Haram ke? Habis yang selama ni macam mana? Kita tengok bincang. Berzikir nyaring selepas solat yang tidak mengganggu orang yang sedang solat harus boleh. Yang tak boleh, ada orang solat, awak renggah lagi. Jadi Pak Imam, bila dia berzikir kan, lepas dia astaghfirullahalazim alladhi, saya buat gaya imam tu lah sebab saya pun pernah jadi imam. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahalazim. Tiba-tiba dengar kat belakang tu, ya, orang kata sami'allahu liman hamidah, suara lepek gitu je lah. Dia lakukan Pak Imam. Maka Pak Imam sewajarnya yang mengepalai, mengetuai wirid zikir ketika itu terus Astaghfirullahalazim, ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Memperlahankan wiridnya. Sebab apa? Andai kata dia terus mengeraskan suara, menguatkan suaranya sampai orang kat belakang tu baca wirid, ya, baca Fatihah, baca tahiyat terganggu, sampai tingkat tashwis al-musallin, mengganggu orang solat, haram hukumnya. Ya, dia nak baca Fatihah ataupun tengah baca Fatihah, ghairil maghdub, baca perlahan kan. Pak Imam baca, ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Sedaplah Pak Imam baca. Dia tengah baca siratal ladzina an'amta alaihim wa alaika ya'udus salam, habis. Tu terganggu. Tengah baca wirid, tasbih, rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana alaika ya'udus salam, terganggu. Yang tu haram hukumnya. Habis dah jadi culture kita ni Ustaz. Pak Imam baca kuat. Kat Imam kena berubah lah. Maksud saya, time clear, tak ada orang solat, yang masbuk tak ada. Pak Imam boleh baca kuat. Dengan niat satu apa dia? Mengajar makmum berwirid. Dan itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali baginda menguatkan, mengeraskan suaranya supaya didengar dan diketahui apa yang baginda baca, sebab Nabi ni adalah
ya, muallim juga, guru juga. Kalau tidak, macam mana kita nak tahu wirid zikir ni? Macam mana Thauban tadi cerita Rasulullah istighfar, Allah mendasalam, sebab Rasulullah pernah kuatkan suara lah. Kalau Rasulullah senyap je, insyaAllah. Ya, takkan nak tanya lepas ni, Rasulullah tadi baca apa ya? Lepas main kami nak baca juga. Tak, Rasulullah ni ya, Nabiur Rahmah mengasihi. Tapi ada keperluan, ada orang yang nak menyelesaikan solat, kita kena beri keutamaan. Maka begini, maksud saya, lepas sembahyang imam baca Astaghfirullahaladzim, dia kena tulis. Kalau ada orang tengah bangun lagi sembahyang, maka sewajarnya dia perlahankan. Awak dah ada mikrofon, kan? Ada speaker. Cukup kalau Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tak ada orang Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Lanjutlah macam mana buat? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam. Tak ada masalah. Dengar ada orang baca Fatihah perlahan, nak semayang lagi, kita terus Allahumma antas salam wa minkas salam. Cukup jadi guide. Gitu. Ibnu Abbas meriwayatkan inna raf'as sauti bidzikri ina yansarifun nas min al-maqbah kana fi ahdi Nabi. Ibnu Abbas, sepupu Nabi ni, yang kecil-kecil lagi dah duduk dengan Nabi, sepupu tapi jauh beza umur lah. Macam pak saudara dengan anak saudara. Al-Abbas tu punya anak. Apa dia kata? Sesungguhnya mengangkat suara, artinya meninggikan suara dengan menyebut zikir selepas selesai manusia sembahyang fardu. Itu berlaku di zaman Nabi SAW. Kalau tidak, kenapa ada wirid zikir yang Syekh Ahmad Qusaisi buat kat Madinah untuk mazhab Syafi'i ini? Memang ada. Tuan, sebab tu jangan kata haram. Haram ada sebabnya. Jangan kata Nabi tak buat, awak tak mengaji habis. Marah ke Ustaz? Tak marah, nasihat. Jadi wirid zikir ni kena tahu. Bila ada orang solat, tahankan. Bila tak ada orang solat, biasalah. Ni orang segambut, desa segambut ni lagi kaki renggah ni. Renggah tak tahu renggah ni orang utara. Ni kaki jekah suara tu. Suara power-power. Yang bakar-bakar baik punya dari seberang sana. Kan kita tak tahu. Jadi kontrol suara, beri hak pada orang yang solat. Isu yang selalu timbul, ada yang menggunakan speaker luar semasa solat dan zikir dengan kuat sehingga mengganggu mereka yang solat di dalam rumah. Itu pun haram hukumnya. Tak kira, tak ada keperluan. Tuan-tuan buka speaker yang kuat untuk sampai keluar untuk apa? Tujuan yang mengharuskan wirid dibaca dengan kuat satu je, untuk mengajar. Tuan-tuan boleh ngajar kan? Orang kat luar tu kalau tak datang surau memang tak nak dengar pun, tuan-tuan. Tak ada yang orang dengar kat rumah ni, cuba sikit diikut. Tak ada. Bila tujuan itu, matlamat tu tak ada dan tak sampai, yang berlaku sebaliknya, ada orang buat aduan, saya sembahyang lambat kat rumah, jadi orang dah habis sembahyang, wirid zikir dia kuat sangat Ustaz, sampai ganggu nak sembahyang. Kita pun marah, siapa suruh sembahyang lambat? Kau cakap ni cakap apa? Mana ada orang semua sembahyang sama? Ada orang ada kerja, ada orang balik kerja, ada orang lambat, ada orang cepat. Tapi dalam waktu dia, sekali dia nak sembahyang. Kita yang kena betulkan suasana. Jadi haram, tuan-tuan. Kita pun tak mau surau kita sendiri. Surau kita sendiri pun melakukan benda yang sama. Iaitu apa dia? Pasang speaker kuat-kuat lepas sembahyang jerit kuat-kuat sikit. Tak boleh. Hentikanlah. Bila ada aduan, dia biasanya selepas sekitar 10 hingga 15 minit. Lepas sembahyang kan ada orang sembahyang lagi. Di surau ataupun di rumah. Maka ketika itu tak wajar, tuan-tuan. Kalau nak wirid zikir kuat pun dalam je lah. Macam Qiyamul Lail, tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena tahu, bukan hak orang salat. Orang tidur pun, waktu sebelum subuh, tuan-tuan wirid zikir sampai terganggu dia, haram. Allah Ustaz, dia tidur, kita nak wirid. Haram, tahu tak? Hak manusia tu.
So, wirid zikir, qiyamul lail, kalau dah pukul 3 pagi, buka speaker dalam sudahlah. Renggah dalam tu, jerit dalam tu sudahlah. Yang pergi pasang speaker luar, siapa nak bangun? Kalau dia nak bangun, dia datang lah. Dia memang tak nak datang, dia nak rehat. Dia kerja jaga malam tadi, balik pukul 2. Tuan-tuan tak apalah, memang dah ready. Dia tak ready, dia nak rehat. Itu hak dia, kita kena faham. Itulah agama kita, tuan-tuan. Agama rahmah. Sebab tu agama ni bukan hanya boleh diandai-andaikan, kena ada maklumat. Kena ada pedoman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau belum makan, nak solat pun Nabi suruh makan dulu kan. Azan dah. Macam mana? Berhenti dulu dah ya. Kita sambung di hari yang sama, ya, di hari dan waktu yang sama minggu depan. Macam tu kan dulu. Okey, kita sambung insya-Allah perbincangan ni pada pertemuan akan datang. Ya, moga-moga ada kebaikan. Kita orang surah pun nak solat. Ya, jadi sama-sama pada saya tolong war-warakan, artinya panjangkan sharekan maklumat ni sebab ini perjuangan untuk membetulkan keadaan agar kita dapat buat agama dengan cara yang betul. Ya, tuan-tuan sampaikan, panjangkan, insya-Allah ada jariah ni untuk tuan-tuan. Sampai bertemu lagi dan kita akan ulang lagi perbincangan zikir nyaring selepas solat ni pada pertemuan akan datang. Sampai di sini dulu. Salam Isyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong bagi pencerahan kenapa solat berjemaah Zuhur dan Asar baca perlahan. Ya, sebab Nabi buat gitu. Agama kita ni ikut Nabi. Ya. Hikmahnya mungkin kerana kesesuaian waktu begitu. Tapi kalau kita nampak Jumaat kuat pula sebab Nabi buat kuat. Sembahyang raya siang. Biasanya kerana siang dia dibaca perlahan. Ya, dan waktu malam dibaca kuat. Tapi ada juga sembahyang yang Nabi buat siang kuat, sembahyang raya, sembahyang Jumaat. Maka sebenarnya agama kita ni adalah ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah kurus. Alhamdulillah.